Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam small medium enterprise, usahawan small medium enterprise. Salam pagi Isnin kepada kalian. InsyaAllah semoga hari ini menjadi macam biasa, semoga hari ini menjadi lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Dan insyaAllah semoga perniagaan kita bakal memberi manfaat bukan setakat kepada diri kita, tetapi juga kepada orang ramai, kepada masyarakat ramai sebagai kebajikan kita, kerana khairun nas anfa'uhum linnas, kerana sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat, yang banyak memberi manfaat kepada manusia yang lain. Okey, perkongsian untuk pagi ini. Pagi ini insya-Allah saya ingin berkongsi berkenaan dengan tips harian usahawan. Insya-Allah kita bermula pada hari ini 8.30 pagi. Setiap hari insya-Allah kita akan membuat perkongsian sekitar tidak lebih daripada 10 minit insya-Allah. Perkongsian pada hari ini adalah berkenaan dengan kita nak bercakap berkenaan dengan pelanggan. Apabila kita sebagai usahawan semestinya kita mempunyai pelanggan. Kerana tanpa adanya pelanggan mungkin usahawan pun tiada. Mungkin orang kata tanpa pelanggan tiada usahawan, atau tanpa usahawan tiada pelanggan, tak tahu mana satu which is which. Tetapi yang pastinya adanya kita kerana adanya pelanggan. Okey. Basically pelanggan ni boleh dibahagi kepada tiga jenis. Pertama, mereka yang membeli dan mereka adalah dalam kategori normal. Kedua, mereka yang membeli dan mereka komplain. Kita panggil ini sebagai pelanggan sukar. Yang ketiga, mereka membeli dan mereka setia dengan kita. Okey, untuk kategori pertama, iaitu membeli dan normal. Yang ni dia beli dan dia macam biasa. Maknanya dia membeli sebagai pelanggan. Kebanyakannya pelanggan adalah dalam kategori ini. Bagi kategori ini adalah kategori yang teramai lah maknanya. Kategori ini dia boleh bertukar dalam dua spek. Sama ada dia boleh menjadi pelanggan setia kepada kita atau dia boleh menjadi pelanggan sukar juga kepada kita. Inilah kategori kedua. Kategori pertama. Kategori kedua, pelanggan adalah pelanggan yang membeli dan dia komplain. Apabila seseorang ni membeli, apabila seorang pelanggan ni datang nak membeli dengan kita, dalam kepala dia dah ada satu expectation, dia dah ada satu anggaran apa benda yang dia nak beli. Apabila dia beli dengan anggaran bahawa dengan anggaran bahawa yang dia akan dapat adalah apa yang dia jangkakan, semestinya pelanggan ini sekiranya dia mendapat barangan yang dia beli itu adalah apa yang dia tidak harapkan, dia akan start komplain. Dan sekiranya komplain dia ini adalah tidak dilayan dengan baik, dia akan menjadi pelanggan sukar kepada kita. Kategori ini, kategori apabila bertukar daripada pelanggan rumit menjadi pelanggan sukar, buruknya adalah bukan setakat dia tidak membeli dengan kita. Bahayanya apabila pelanggan sukar ini menjadi pelanggan racun. Dia menjadi racun dan meracunkan kepada orang lain bahawa produk yang dia beli ataupun servis yang dia terima adalah tidak memuaskan hati mereka. Jadi untuk itu, di dalam kategori pelanggan yang komplain, kita sebagai usahawan perlu cuba sehabis baik. Perlu dengan sehabis baik, minta maaf ada gangguan lain tadi. Kita perlu dengan sehabis baik dengan daya yang kita ada untuk serve dia, membetulkan keadaan dia. Tetapi tidak bermaksud kita kena sembah, kita kena taat, kita kena buat apa yang nak sehinggakan seolah-olah yang pepatah kata customer is always right ataupun customer is a king. Tidak sampai tahap itu. Kita membuat sehabis baik, reasonable, buat sehabis baik. Sekiranya benda yang kita nak serve itu adalah tidak tercapai juga expectation dia, kita boleh menerangkan kepada dia apakah alternatif yang kita ada, apakah perkara yang kita boleh buat untuk matchkan antara expectation dia dengan apa yang servis yang kita ada.
Apabila bertemu dua match ni, bertemu dua point ni, kadang customer ni akan menjadi customer yang baik, customer yang setia. Dia akan bertukar. Dia tidak akan menjadi racun, sebaliknya dia menjadi baja kepada perniagaan kita. Customer, apabila dia menjadi baja, apa yang kita kata customer ni menjadi baja, kita ada produk yang bagus, kita ada servis yang bagus. Apabila servis kita ni didatangi atau digunakan oleh pelanggan yang bagus, dia adalah ibarat baja, kerana dia akan menyuburkan lagi perniagaan kita ini. Dia akan menyuburkan lagi perniagaan kita ini, sehingga menyebabkan perniagaan kita ini akan menjadi buah mulut kepada pelanggan-pelanggan yang lain. Akan berlaku word of mouth dengan pelanggan-pelanggan yang lain. Dengan pelanggan-pelanggan mungkin kita kenal, mungkin kita tak kenal, dia akan jadi word of mouth. Apabila begitu, bisnes kita akan berkembang. Tapi sebaliknya, sekira kita pada awal-awal lagi apabila dealing dengan customer yang membeli dan komplain ini, kita membuatkan dia menjadi sukar, dia dah menyukarkan kita dan kita menyukarkan dia pula. Mungkin dia bila dia komplain, kita masam muka, kita tak senyum, dia paling kurang adalah senyum. Senyum pun dah cukup dah. Tapi kalau senyum pun tidak, dia jadi racun dalam hati dia. Sekurang-kurangnya dalam hati dia pun dah rasa ada perasaan negatif. Apabila timbul satu-satu perasaan negatif kepada perniagaan kita, kita rasa macam tak syok lah. Apabila kita sendiri rasa tak syok dengan perniagaan kita, jadi agak sukarlah untuk kita nak kembangkan. Tu sebaiknya apabila kita deal dengan pelanggan sukar ni, kita sediakan alternatif. Kita sediakan backup. Kita sediakan cadangan-cadangan yang mana probably pelanggan ni boleh bertukar daripada pelanggan yang tak berminat menjadi pelanggan yang berminat, walaupun tak sama dengan expectation dia. Pernah satu ketika saya mempunyai pengalaman dalam perniagaan homestay lah. Customer saya, dia bukan customer lagi, dia prospek penginap homestay ni, iaitu dari TV3. Dia nak stay dekat untuk Clever Girl, program Clever Girl yang terakhir. Dia hantar FB message. Dia cari sponsor asalnya. Dia cari sponsor untuk sponsor 12 orang Dia cari sponsor untuk 12 ada gangguan line tadi. Dia cari sponsor untuk 12 orang partisipan dia untuk stay selama 3 bulan. Kos melibatkan lebih kurang dalam 50,000 sponsornya. Saya sebagai pengusaha homestay kecil-kecilan, kita tak besar, kita tak ada banyak masa tu. Kita kata, apa idea yang kita boleh buat? Sebab kita tak mampu nak sponsor. Dia kata, kalau kata sponsor, dia akan keluar nama kat TV, iklan hebat. Saya ingat benda tu adalah tidak sekufu, tidak sesuai dengan dengan saiz perniagaan yang kecil. Jadi apa yang kita buat? Kita fikir-fikir, kalau kita tolak straight away, kita kata kita tak boleh, kita tak nak sponsor. Akibatnya tak dapatlah. Kita akan dapat zero. Kita akan dapat zero semata-mata. Tetapi sebaliknya saya kata, okay, why not kita try. Kita just hantar email kat dia. Kita kata begini, kita tak boleh bagi sponsor, tapi sebaliknya kita boleh bagi diskaun. Kita boleh bagi 50% diskaun daripada daily rate. Kita bagi 50% diskaun kerana duduk selama 3 bulan. Then dengan tawaran yang kita bagi tadi, dia reply. Dia kata macam berminat. Kita pun bertemu dan end up-nya, daripada minta sponsor, kita tukar kepada kita bagi 50% discount. Instead of kita tolak straight away dia punya permintaan, tetapi kita tukar dia menjadi pelanggan yang minat, menjadi pelanggan positif, dan dia menjadi baja instead of menjadi racun. Alhamdulillah, untuk kes tu saya dapatlah job tersebut untuk tempoh 3 bulan full. Satu ni, dan dia jadi word of mouth daripada dia dan membina reputasi kita, menukar, walaupun dia adalah bukan pelanggan sulit, bukan pelanggan sukar, tetapi kita dah alhamdulillah berjaya menukar dia daripada pelanggan sulit menjadi pelanggan kita. Itu adalah kategori kedua. Kategori ketiga adalah pelanggan yang membeli dan setia. Ini adalah pelanggan yang terbaik. Ini adalah pelanggan syurga, kita kata. Pelanggan syurga di mana dia membeli dan dia setia dengan apa yang kita tawarkan. Ini adalah pelanggan yang kita perlu bagi fokus lebih. Dan kita kena sebaik mungkin, kerana
kos untuk mendapatkan satu pelanggan baru adalah jauh lebih mahal daripada kos untuk mengekalkan pelanggan sedia ada. Okey. Saya ingat setakat itu sahaja perkongsian untuk pagi ni. Just nak orang panggil apa ni? Nak recap balik. Basically hari ni kita bercakap berkenaan dengan bisnes kita dan juga pelanggan. Pelanggan ada dalam 3 kategori, iaitu pelanggan yang membeli dan normal. Ini adalah kategori yang teramai. Dia tak ada buat apa-apa. Sebaiknya pelanggan begini kita tukar menjadi pelanggan setia, dan dia juga boleh menjadi pelanggan bermasalah atau pelanggan sukar. Kategori kedua ialah pelanggan yang membeli dan dia komplain. Ini adalah pelanggan sukar. Kategori ini kita boleh menawarkan alternatif kepada mereka. Tawarkan alternatif, menyediakan penyelesaian kepada mereka. Kategori ketiga ialah pelanggan yang membeli dan setia. Pelanggan ini kita perlu jaga betul-betul. Kerana kos untuk mendapatkan satu pelanggan baru adalah jauh lebih mahal daripada mengekalkan pelanggan sedia ada. Pelanggan sedia ada bakal menjadi pelanggan baja kepada kita, iaitu pelanggan yang dapat menyebarkan lagi manfaat kita kepada pelanggan-pelanggan lain, akan menjadi word of mouth. Setakat itu sahaja perkongsian pada pagi Isnin. InsyaAllah besok kita lakukan lagi perkongsian agar ia memperolehi manfaat. Sekiranya ia memperolehi manfaat, maka sharekanlah perkongsian ini kepada orang lain. Sesiapa yang membuat satu perkara ke arah kebaikan dan berkongsi kebaikan itu, insya-Allah akan mendapat pahala kebaikan yang sama, insya-Allah. Setakat itu sahaja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.